Sampai kat situ. Malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Benar ke dakwaan mengatakan ada 5 orang ahli Barisan Nasional yang bakal melompat? Soalannya, siapakah mereka? Apa implikasi mereka kalau mereka melompat, dan apa akan jadi pada negara kalau sekiranya mereka melompat? Okey, itu antara persoalan yang ditimbulkan oleh banyak pihak, terutama yang risau macam mana keadaan negara kita sekarang ni. Adakah negara kita akan tumbang? Adakah apa yang akan berlaku? Apa yang berlaku kepada mereka? Itu persoalan yang saya akan bahaskan malam ini. Yang kedua berkenaan dengan ada desakan supaya UMNO membawa kepada kepimpinan baru, dan saya sebenarnya tak nak dwell terlalu dalam sangat dalam permasalahan atau cerita UMNO, tapi bagi saya biarlah UMNO menyelesaikan perkara ini dalam cara dan kapasiti mereka tersendiri, tetapi kita boleh bagi ulasan yang ya macam itulah kan, ulasan-ulasan kita berdasarkan kepada pemerhatian kita. Kemudian bersatu tak puas hati exco di Kedah. Kenapa mereka tak puas hati? Kenapa bersatu tidak diberikan? Kenapa saya kata tempoh hari bahawa PAS dan bersatu ini akan bertelaga? Dan saya kata selepas bulan 8 perpecahan akan berlaku di kalangan mereka. Now, PN guna logo sendiri dalam kemerdekaan ini, apa implikasi dia? Apa benda yang nak dibawa? Dan saya kata tadi MB Kelantan bakal disaman. Dia kata dua adun pembangkang koyak. Kita cerita tentang perkara tersebut. Tapi sebelum itu bawakan kisah baik, cerita kita bawa satu cerita lain lah pula kan, berkenaan dengan exco bersatu tak puas hati agihan kerusi exco Kedah. Okey. Sanusi. Bersatu tak puas hati agihan jawatan exco Kedah. Laporan, kerajaan Kedah dijangka mengangkat sumpah dalam barisan exco-nya Isnin ini, tetapi Bersatu dilaporkan tidak berpuas hati dengan isu pembahagian jawatan. Memetik sumber, Berita Harian melaporkan Bersatu hanya akan mendapat 3 jawatan exco, iaitu kurang berbanding jumlah jawatan yang dipegang sebelum ini. Kami sangat kecewa dan kesal apabila dimaklumkan hanya diperuntukkan 3 jawatan exco, sedangkan pada penggal lalu kami memegang 5 jawatan. Speaker dan juga speaker Dewan Undangan Negeri. Kami tidak mahu apa yang berlaku di Kelantan dan Terengganu apabila hanya masing-masing 1 jawatan exco diberikan kepada wakil Bersatu, sedangkan kami sama-sama bekerja untuk PN di peringkat negeri, katanya. Percubaan Malaysia kini untuk mendapatkan pengesahan daripada Bersatu Kedah tidak berjaya, dengan sumber membayangkan dia tidak dibenarkan bercakap. Menteri Besar Kedah belum menjawab permintaan untuk komen. Berita Harian melaporkan 3 adun Bersatu yang akan dilantik ialah Halimat Saadah Saad, Bukit Ayu Hitam, Zawahir Abdul Ghani, Suka Menanti, dan Muhammad Saleh Saiding, Kubang Rotan. Pada hari pilihan raya negeri minggu lepas, PN meraih majoriti 33 daripada 36 kerusi di Kedah. Dari jumlah kerusi berkenaan, Bersatu memenangi 11 bertambah lagi 5 yang disandang daripada parti itu sebelum pilihan raya. 1 kerusi turut dimenangi oleh Gerakan yang menurut Sanusi mungkin mendapat 1 jawatan exco. PAS pula memenangi 21 kerusi yang disifatkan oleh Pesuruhjaya PAS sebagai satu kejayaan yang bersejarah. Baik. Sekarang ini, sebelum ini Bersatu menang Bersatu hanya menang 6 sebelum ini. Bersatu 6 sebelum ini tetapi dapat 5 jawatan exco. Berbanding sekarang ini mereka menang 11 tetapi hanya diberikan 3 jawatan exco. Nah, ada yang bertanya juga, Selangor tak angkat sumpah lagi Menteri Besar dia, macam mana? Tuan-tuan, ni saya nak cerita lah. Sultan Selangor tengah gering. Beliau berada di London menjalankan rawatan. Jadi baru balik hari Jumaat semalam, maka mengangkat sumpah itu akan berlaku pada hari Isnin. So jangan tak tahu jangan geng-geng PN ni sembang lebih sangat. Bukan tak mengangkat sumpah, tapi masalahnya Sultan Selangor tidak ada di dalam Malaysia pada waktu selepas pilihan raya negeri tempoh hari kerana beliau gering. Kerana beliau sakit, sebelum ini menjalani rawatan di London. Dan Sultan dan Yang di-Pertuan Agong pun melawat baginda. I think semalam kot ke hari ni, semalam maksudnya. Dalam hal ini. So kalau tak tahu, tak payah komen. Kan? Tak payah komen. Tetapi sekarang ini apa yang kita nak bagi tahu, daripada jumlah exco yang dinyatakan ini, kalau benar Isnin ini hanya 3 yang mengangkat sumpah, benda ini adalah satu tamparan hebat kepada Bersatu. Kalau tuan-tuan perasan, yang dok sibuk kata kena turun Anwar Ibrahim, kena turun kena turun Zahid kena turun, Anwar Ibrahim kena turun, letak jawatan adalah Presiden Bersatu. Walaupun dia Presiden Perikatan Nasional, tapi dalam masa sama dia Presiden Bersatu. Dia dok sibuk dengan orang lain, tetapi parti dia sendiri tidak terjaga. 1 exco di Kelantan, 1 exco saja di Terengganu. Di Kedah hanya diberi 3 exco, sedangkan mereka memberi kursi yang lebih besar berbanding dengan PRU yang lepas. So sekarang ini hubungan PAS dengan Bersatu ni bagaimana? Tapi saya nak cerita lah tuan-tuan. Ini pengalaman kami bersama dengan PAS. PAS ni memang begini. Ini perangai dia. Jangan korang tak tahu. Jangan anggap dia PAS, dia akan berlaku adil dia orang yang baik kerana membawa Islam. Tak tuan-tuan. Islam itu hanya pada slogannya. Slogan dia saja yang Islam. Lebih daripada itu tak ada Islamnya. Tak ada pun Islamnya. Tak nampak, tak tertonjol, tak termetri Islam dia.
Daripada segi akhlak jauh sekali, daripada segi keadilan jauh sekali, daripada apa? Everything. Tak ada benda yang sebenarnya kalau diikutkan yang Islamik tak ada pas tu. Even negeri yang diperintahkan dia sendiri pun perkara asas seperti air, kemudahan infrastruktur, daripada segi kebersihan pun dia tak berjaya nak sediakan. Tak payah nak sembang lah kalau kita nak kata tentang tentang Islamnya kat situ. No. That is why saya kata Islam ni adalah satu benda yang dijual, yang sengaja dijual untuk nak menghadapi pilihan raya. Sebut tentang tu juga tuan-tuan. Baru-baru ni adalah geng-geng kita yang agak nakal bila saya sebut hari tu. Kalau boleh janganlah bagi ni saya kata jangan jadi pembaris. Tapi ramai juga ini pembaris kan, tak apalah. Saya kata ada golongan yang nak sampai nak boykot walaon ni. So akhirnya ada simbol satu movement sekarang ni. Apa movement ni adalah? Movementnya adalah BWF, bukan BMF BWF. Apa itu BWF? Boycott walaon first. So kedai-kedai makan yang berkaitan dengan walaon ni mula terjejas. Dan adalah, kalau tuan-tuan kenal Didi Chronicles ni. Okey, mula-mula Didi Chronicles kata, dia ada tulis dalam satu ni. Assalamualaikum, saya dengan rendah diri ingin mengumumkan kini saya adalah pemilik baru Mukarrami Coffee Section 13 Shah Alam USJ buka kuasa serta-merta bermula malam tadi. Oh, dia ceritalah. Okey, Didi Chronicles. Tapi sekarang ni Didi Chronicles kenyataan ringkas Mukarrami Coffee Shah Alam, kami dengan rendah diri menyatakan status hak milik syarikat kami yang beroperasi menggunakan Mukarrami Coffee. Kekeliruan muncul akibat kerjasama yang dijalankan oleh Mukarrami Coffee dengan beberapa pempengaruh sosial tempatan di bulan Julai yang lepas untuk mempromosikan outlet yang baru dibuka. Kerjasama dan kandungan dicipta bagi tujuan promosi tersebut hanyalah hiburan ringan. Mukarrami Coffee tidak punya sebarang pertalian atau afiliasi dengan mana-mana parti politik, pertubuhan atau orang persendirian. Okey tuan-tuan, ni nak cerita. Kenapa tiba-tiba timbul isu macam ni? Timbul isu ini kerana ni ialah Didi Chronicle. Didi Chronicle ni siapa? Okey, senang cerita macam ni lah. Dia walaon lah. Dia walaon. Dia pernah buat video bantai saya pasal saya gelakkan Tuan Ibrahim Tuan Man. Tapi itu cerita lain. Masa tahun 2020 dahulu. Kemudian apa yang berlaku? Dia dilantik oleh Mukarrami Coffee, saya rasa lah, untuk nak mempromosikanlah kopi tersebut. Okey lah, tak apalah. Dia sebagai influencer ni dilantik, tak ada masalah, lantik lah. Tapi kemudian bila dia buat video yang banyak menganjing kerajaan, banyak berunsur politik yang terlalu melampau dan sebagainya, maka Mukarrami Coffee ni diboykot. Mukarrami Coffee ni dekat kawasan Subang Jaya. Kawasan ni kawasan DAP punya. Ya, bukan DAP, majority Chinese kita kata. Dia duk kutuk bangsa lain, dia duk kutuk Cina, dia duk kutuk, bukan dia lah, maksudnya kempen PN ni duk kutuk bangsa lain, duk kutuk bangsa lain, akhirnya kena boykot. Yang kena sekali Mukarrami Coffee ni. Kemudian sampai Mukarrami Coffee ni terpaksa kata, oh tidak, bukan kami punya, bukan dia punya, kami punya. Dia hanyalah orang yang menginfluencerkan, orang menyatakan perkara tersebut. Tuan-tuan, fitnah yang walaon bawa ni adalah satu perkara yang sebenarnya sangat besar. Dan inilah mainan dia orang untuk dia menang pilihan raya. Tuan-tuan pernah tahu tak? Saya nak tanyalah, kalau lepas ni siapa nak naik live saya kan daripada walaon, apa yang dibawa oleh kerajaan PN? Apa yang dibawa, gagasan ini dibawa oleh kerajaan PAS? Tak ada. Tapi korang akan hanya ingat fitnah dia, tuan-tuan. Saya bagi contoh malam tadi bila saya interview Dr. Hafizah. Ada seorang di dalam Facebook ni yang dok komen ni, tak tahu dia ada tak malam ni nama dia Tengku Yusof Tengku Abdullah. Dia kata apa? Tengku Yusof Tengku Abdullah ni kata apa? Pernah kami ternampak kelibat Dr. Hafizah duduk bersama Siti Kasim dan Nick Elin. Tengku Yusof Tengku Abdullah. Ni dalam live saya malam tadi kan. Saya kata. Kemudian, rupanya tuan-tuan, itu adalah fitnah. Ni berdasarkan gambar ini. Kalau tuan-tuan tengok gambar ini, dia kata, inilah dia Dr. Hafizah. Sebelah kanan Siti Kasim tu Nick Elin. Nick Elin antara orang mencabar elemen jenayah syariah yang mahu dibatalkan. Wakil Kota Lama Dr. Hafizah daripada PAN. Dia kata ni Dr. Hafizah. Punyalah jauh muka orang perempuan ni dengan muka Dr. Hafizah. Kemudian Dr. Hafizah kata, mesej fitnah mengaitkan Dr. Hafizah dan Nick Elin. Dia kata, I ingin menegaskan gambar yang tular
bukannya Dr. Hafizah. Tuan-tuan, saya kenal Dr. Hafizah tu siapa. Ini bukan gambar Dr. Hafizah. Jauh gila kot muka dia. Ni muka Dr. Hafizah dengan muka orang ni jauh gila. Tetapi, nak salahkan dia ni pun tak boleh juga. Kenapa tuan-tuan? Kita tengok siapa yang menggambar dengan dia orang ni. Ni, siapa ni? Ni siapa? Ini siapa yang menggambar dengan Nick Allen ni? Ni. Tuan-tuan, saya nak tanya ni siapa ni? Jangan buat tak tahu. Ini siapa ini? Ni siapa ni? Ni siapa? Ini siapa? Anwar Musa. Yang mencabar ni, panel 9 hakim dengar petisyen peguam cabar Endowment Syariah Kelantan. Siapakah yang bergambar? Jangan buat tak tahu. Jangan buat tak tahu. Jangan buat tak tahu. Nick Allen dengan Taqiyuddin dan Anwar Musa. Kita tunjuk. Allen dengan Taqiyuddin dan Anwar Musa, apa perasaan PAS bila pimpinan mereka bergambar dengan Nick Allen? Saya nak tanya apa motif Saitro PAS fitnah Nick Allen dengan Tuan Hafizah, sedangkan itu bukannya gambar dia pun. Adakah untuk main persepsi jahat dan negatif? Kerana Nick Allen telah cabar Mahkamah Syariah. Persepsi ini bukan benda betul, ia akan menjejaskan imej Tuan Hafizah. Takdir Allah SWT, Allah balas terus. Rupanya ada gambar pimpinan PAS pusat dengan Nick Allen. PAS nak jawab macam mana sekarang? Ambil kau? Ambil kau. Ambil kau. So macam mana? Yang ni macam mana? Ada komen? Yang ni macam mana? Ada komen tak ni? Ke tak ada? Ya, sebab apa? Bagi PAS tuan-tuan, mudah je. Macam saya kata tadi, balik kepada isu Syiah. Balik kepada taktik Syiah. Yang penting apa? Maki dulu. Yang penting fitnah dulu. Kerana apa? Fitnah di dalam bagi dia orang lah. Saya tak kata Syiah, tetapi bagi dia orang tak berdosa. Maki bagi dia orang tak berdosa. Kerana perjuangan Islam. Itu bukan perjuangan Islam tuan-tuan. Itu bukan kaedah perjuangan Islam. Dalam Islam, dalam perang pun ada syarat-syarat dia. Tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh wanita, tak boleh rosakkan pokok. Ada syarat-syarat dia. Yang ini tak ada syarat. Syarat dia adalah maki dulu. Maki dulu, minta maaf kemudian. Kan? Maki dulu, minta maaf kemudian. Dalam benda yang sama